Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Shah. So, ini adalah yang kita belajar minggu lepas, iaitu graf jarak masa. So, untuk graf jarak masa, kita settle. And then now, kita nak belajar graf laju masa dan habis bab ni. Jadi, jom kita sambung. Ini yang kita belajar yang last week, iaitu graf laju masa. Nak lukis dia jarak masa, and then cara lukis kita dah belajar. And then cara nak tafsir bagi graf jarak masa pun kita dah belajar. And then ini adalah formula untuk laju purata, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ni kita akan guna juga untuk graf laju masa nanti. Okay, so now kita masuk graf laju masa. Okay, so for now, untuk lukis, dia first mesti lukis dulu. Kalau you tak tahu lukis, macam mana kita nak buat graf nanti, okay? So, untuk graf laju masa, untuk paksi mencancang dia adalah kita letak laju. Dan untuk dia punya paksi mengufuk adalah masa. Jadi, bila dia sebut, cari kadar perubahan laju terhadap masa. Maksudnya, ini kita bahagi laju dengan masa lah, iaitu kita cari kecerunan dia kat sini. Ni adalah kecerunan. And then nama lain dia adalah pecutan. Sila ingat, kadang-kadang dia tak cakap tau cari kadar perubahan laju terhadap masa. Tak, dia tak sebut macam tu. Dia just sebut cari pecutan pada waktu bila-bila. So bila dia kata cari pecutan, kamu kena tahulah sebenarnya dia nak cari kecerunan. Okay, so cari kecerunan, you akan cari nanti positif, negatif dia lah. Semua tu nanti kita belajar lagi macam mana untuk tafsirkan. So sekarang kita nak belajar lukis dulu. Cara dia sama je macam graf jarak masa. Sebab tu saya ulang-ulang balik ni, tunjuk ni. Iaitu yang pertama kita akan tengok tentukan skala. Apa-apa kita kena tentukan skala. Ni saya copy balik sebab saya nak tunjuk kata sama je step dia. So once kamu faham macam mana nak lukis jarak masa, untuk lukis yang laju masa ni pun akan jadi mudah. Okay, so kat sini saya pun letak dia punya step. Iaitu yang pertama kita akan tentukan skala. Yang kedua kita tanda nilai titik koordinat, iaitu kita akan cari nilai titik koordinat tu. And then yang ketiga adalah kita gariskan. Okay, ni 3 step dia. So kita akan buat soalan. Ini adalah soalan dari buku teks. Siapa yang ada buku teks boleh keluarkan buku teks, iaitu praktis kendiri 7.2a. So untuk soalan ni saya tak nak tunjuk semua, saya just nak tunjuk 1a dengan 2a. So nanti yang 1b dengan 2b ni you guys boleh try buat sendiri. Konsepnya sama. Okay, so kat sini 1a, saya tengok kat sini dia kata lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberikan. So untuk graf laju masa, kita tahu dia punya paksi nanti kita akan dapat macam ni. So kat sini yang y ni kita akan dapat laju. And then kat sini kita akan dapat masa. So laju masa. Kat sini kita cari, dia kata laju dah ada, masa pun dah ada. Jadi kita hanya perlu tanda sahaja. Okay, so ni macam masa ni adalah X, laju ni adalah paksi Y. So kamu tanda je lah, kita tanda satu-satu. And nak tengok dari sini, kita tengok skala. Skala apa yang sesuai kita nak letak. So kat sini saya tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, confirm lah saya akan guna 1, 2, 3, 4, 5 lah nanti untuk paksi X. Untuk paksi Y, kita tengok kat sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau saya tengok macam tu, saya rasa saya akan guna satu-satu juga. Okay, so dari sini saya akan tanda. Saya buat garisan dulu. So garisan ni 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macam tu. Lebih kurang And then dekat sini dia kata sampai X dia 0 sampai 5. So 0 lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni. Lebih kurang. So dekat sini saya akan tanda. Siapa tak faham tanya sebab ada yang tak tahu nak lukis. Saya pernah dapat soalan tu. That's why saya tunjuk satu-satu ni. So kat sini saya akan tanda untuk X dia. This is adalah masa. So letak saat. And then atas ni adalah laju. Iaitu meter per saat. Okay. So kat sini dia punya ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. And then kat sini 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Alahai, tak cukup. So, saya gerakkan ke atas. So, gerakkan ke atas sikit. And then, I tarik ni sikit. Okay. So, ni kat sini So, sini 8. Okay. So, dekat sini, barulah saya tanda, iaitu yang pertama adalah 03. Ingat yang ada nilai ni adalah Y. So, kat sini, dia punya tanda adalah kat sini. Y ni ada nilai 3. And then, next adalah 14. So, 14 kat sini. And then, next adalah 25. X2, Y5. So, dekat sini. And then, 36. 36 adalah dekat sini. And then 47 adalah kat sini. And then last kali 58. So 58 adalah dekat sini. Then baru saya garis. Then dapat. Ini adalah garisan untuk bukan garisan, iaitu ini adalah graf laju masa. Okey, jadi kita dah ikut step dia, iaitu yang ni step dia tadi. Tentukan skala, kita dah tentukan, and then tanda nilai titik, iaitu kita cari and tanda lah. Ni patutnya cari and tanda. Cari and tanda nilai titik. And then lepas tu baru kita gariskan. Jadi kita dapat, ini adalah jawapan dia untuk 1A. And then untuk 1B, tadi dia bagi kat kamu titik-titik dia. So bila dia bagi titik-titik ni, kita senang lah, kita just tanda je. So now sekarang dia bagi persamaan dekat kamu. So sini saya tulis 2A So 2A, dia bagi persamaan kat kamu, V sama dengan 60 tolak 2T. Di mana T adalah dari 0 sampai 30. Okay. So bila dia bagi macam ni, saya akan tengok V ni adalah mewakili Y. V ni adalah pecutan lah. And then T ni akan mewakili, T ni time, iaitu masa. So masa ni kita akan wakilkan sebagai X. Jadi kita gantikan sahaja nilai. Macam mana kita nak ganti nilai? At least kita kena ada dua titik, baru kita boleh tanda. So kat sini titik dia, kalau saya akan pilih apa yang diberi kat sini, iaitu 0 dengan 30. Saya akan ambil X dia, T dia adalah 0 dengan 30. So macam mana nak cari? Kita buat V dengan T. So V dia kita tak tahu. Sekejap saya buat T kat atas lah, sebab T ni X kan. Senang sikit. Okay, saya buat besar sikit. So kat sini T. And then bawah dia kat sini V. So kat sini yang pertama saya buat T adalah 0. And then yang kedua saya buat T adalah 30. Sebab saya ikut yang diberi ni, 0, 30. Senang, saya dah tak payah fikir dah nak ambil nombor apa. Saya ambil yang dia bagi. So bila kita ada 2 titik, dah cukup untuk buat satu garis lurus. So kat sini saya akan dapat macam mana nak kira, masukkan, iaitu V sama dengan 60 tolak 2T. So T kat sini yang pertama adalah T sama dengan 0. So 60 tolak dengan 2, 0. So kat sini dapat 60. Nampak tak macam mana nak cari? So kat sini kita dapat V sama dengan 60 bila T tu 0. And then lagi satu adalah V sama dengan 60 tolak 2T. So T dia adalah T baru sekarang. Tadi T dia adalah 0. So kali ni saya akan masukkan 60 tolak 2. T dia kali ni adalah 30. So kat sini saya akan dapat 60 tolak 2 darab 30 akan dapat 60. So dapat kat sini 0. So kat sini V adalah 0. Kali ni saya ganti, T dia adalah 30. Sebab saya ikut kat sini. Alright. So bila dah dapat 2 titik ni, barulah saya tanda, iaitu dah dapat titik, kita akan ikut dia punya range lah, iaitu kita tengok dia punya nilai skala yang sesuai. So T ni 0 sampai 30. Saya akan guna 10, 10, 10 lah. Macam cantik sikit kan. So kat sini saya akan tanda macam ni lah. Macam tu. And then macam ni. And then baru saya tanda kat sini 10. And then 20. And then 30.
So ini adalah T. Masa lah. And then kat sini V. So V ni adalah paling tinggi 60. So saya buat kat sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oh, kecilnya. Tak apa. So saya buat 10 lah. Kalau you punya besar, you buat besar lah. Saya takut tak cukup space kat sini. Alright. So first titik dia adalah 060. 060 adalah nilai dia dekat V. So V ini 060. And then lagi satu 30 kosong. Maksudnya T dia 30. T dia 30, S dia kosong. So kat sini. So kat sini saya buat garisan lah, iaitu ni. Okay. So dapat, ini adalah graf dia. Jadi untuk soalan 1B dengan 2B, you guys boleh try buat sendiri So settle untuk lukis. And then next adalah perkaitan graf laju masa dan jarak yang dilalui oleh. Okay, untuk yang ni, ini tambahan. Kalau untuk graf jarak masa, kita tak ada yang pasal benda ni. Kali ni ada, iaitu graf laju masa dengan jarak. Apa perkaitan antara dua ni? Ni tambahan. So dekat sini, kalau kita tengok balik graf jarak masa, saya lukis kat sini. So sini graf jarak masa, dia punya kecurunan M dia adalah laju. So bila kita nak cari laju, sebenarnya kita buat jarak bahagi masa. Betul kan? Sebab kecurunan adalah Y bahagi dengan X. Jarak bahagi dengan masa. So dekat sini, bila kita nak cari jarak, kita boleh buat jarak bersamaan laju darab masa. So ini adalah perkaitan dia, iaitu bila kamu nak cari jarak bagi graf laju masa, kamu darab je, iaitu kamu cari luas. Okay? So untuk cari jarak, ini perkaitan dia, saya buat kesimpulan kat sini. Untuk cari jarak bagi graf laju masa, cari luas. Okay? So cari luas iaitu kita akan darab laju dengan masa. Laju darab masa. So tak payah fikirlah laju darab masa ni. Just fikir bila kita nak cari jarak untuk graf laju masa, kita akan cari luas. Nanti kita akan tengok macam mana nak cari. Okay? So next, saya akan sambung untuk kita tengok 3 jenis. Okay, saya akan buat untuk latih kendiri 7.2B ni, dia ada 3 soalan, iaitu 1, 2, 3. Saya tunjuk 1 dengan 3. Yang nombor 2 tu silalah buat sendiri, ataupun nanti saya tunjuk 1 je lah. Saya tunjuk 1 je lah. Yang ni nanti you guys buat sendiri. Ini lebih, tapi saya rasa saya akan tunjuk ni sebab ni dia kena buat algebra. So saya nak tunjuk macam mana. Okay, so dari sini soalan nombor 1, dia kata hitung jarak. So kat sini keyword dia jarak. So ini zoomkan. Dalam kilometer yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang diberikan. So sekarang ni dia memang nak dalam kilometer. Okay, sila ingat benda tu. Dia nak dalam kilometer. Jadi first adalah laju dia memang kilometer per jam dengan jam. Make sure tengok dia punya unit Sebab kadang-kadang kan dia tricky, dia bagi unit ni berbeza. So you guys kena tengok. Kalau kilometer mesti dengan jam. Itu kita dah terangkan benda ni. Kilometer akan dengan jam selalunya. And then meter akan dengan saat. Alright. So dekat sini kita tengok untuk laju kilometer per jam, dia kata cari jarak. So jarak, kita tahu jarak adalah kena cari luas bagi graf laju masa. So kat sini kita cari luas lah, iaitu untuk keseluruhan. Kita cari kat sini, saya nampak kat sini. Kalau saya, dia akan melibatkan, yang ni kamu kena tahu 3 bentuk tau selalunya. So dia akan melibatkan 3 segi selalunya. Ataupun 4 segi. Ataupun trapezium. Macam ni. Trapezium ni, kamu akan ada 2 sisi yang selari. And then satu lagi yang balance ni, yang dia punya ni straight je, bukan yang haircut ni. So yang straight je, ini kita panggil sebagai tinggi dia.
Okay, so nanti berguna maklumat ni. Macam mana nak guna formula dia? Formula untuk trapezium adalah 1/2. Lepas tu hasil tambah yang selari. A, B. A tambah B. Lepas tu darab dengan tinggi. Ni saya buat tinggi dia C Darab dengan C. Ini formula. Yes, saya save dekat IGTV after this. Okay. Okay, so kat sini untuk cari luas, kita cari satu-satu. Kalau saya dah nampak ni. Kat sini adalah ni trapezium. Trapezium ni macam gabungan segitiga dengan 4 segi lah kalau kamu nak senang nampak. So sini segi 4, sini segi 3. So sini sebenarnya adalah trapezium. Nampak tak? So kat sini trapezium, kat sini segitiga. Kalau you nak buat trapezium bahagian belakang pun boleh. Okay, so saya buat kat sini, ini adalah kawasan A, ini adalah kawasan B. Jadi nak cari dia punya luas, kita just tambah A tambah B lah untuk satu A ni. A tambah B. So kat sini A dia adalah trapezium. Saya tengok dia punya bentuk. Ni saya lukis asing-asing sebab baru nak belajar. So saya lukis dulu. Nanti you guys dah terror buat straight je. So kat sini ni adalah kawasan A kan. And then kita tengok berapa nilai dia. Ini sini sampai sini 0 sampai 6. So jarak kat sini 6. And then kat sini 6 dari bawah ke atas adalah 60. And then dari sini sampai sini 6 sampai 2 iaitu sini sampai sini. Saya nak cari jarak yang atas ni. So 6 tolak 2 lah, which is kat sini 4. Macam tu. So bila kita dapat maklumat ni, kita boleh carilah dia punya nilai. Sebab ini adalah yang selari. So ini adalah tinggi. Macam tu tau. So make sure faham macam mana nak baca. And then yang gambar kedua adalah segitiga. Segitiga macam biasalah, 1/2 darab tapak darab tinggi. So sini tapak dia adalah 8 tolak 6, 2. Tinggi dia adalah 60. So tambah 2 ni. Jadi saya buat formula dia iaitu 1/2 hasil tambah selari 6 tambah 4 darab dengan 60. Tambah 1/2 darab tapak darab tinggi. So ini saya tekan kalkulator je lah. 1/2 darab dengan 10. 6 tambah 4, 10. Darab dengan 60. So kat sini dapat 300. Tambah dengan 1/2 darab 2 darab 60. So kat sini dapat 60. Jadi total adalah 360 kilometer. Sebab ni memang unit dia dah kilometer. Okay. So dah dapat untuk A. And then untuk B, saya buat sebelah ni. Saya tengok kat sini dia punya unit adalah meter per second. So nanti kita jawapan last kita akan dapat dalam meter. So kita kena tukar balik nanti dalam kilometer sebab soalan ni nak dalam kilometer. Okay. So ingat tau, kita kena menjawab kepada soalan. Kalau soalan tu nak kilometer, kilometer. Kalau soalan tu nak meter, jawab meter lah. Jadi kat sini saya akan buat macam tadi juga. Saya tengok kat sini. Okay. Dekat sini, kalau kamu perasan, tengok betul-betul bentuk dia. Ini adalah trapezium. Nampak tak? Dia macam segitiga dengan segi 4. Kalau kamu tak nampak, silalah cari asing-asing. Tengok kalau saya cut kat sini. Nampak tak? Dia segitiga segi 4. Ini adalah trapezium terbalik. Okay. So saya buat trapezium sebab saya suka guna formula trapezium. Dia lagi senang. And then yang belakang ni, lama-lama you buat soalan, you akan nampak tau bentuk tu. Ni pun trapezium, nampak tak? Ni segitiga. And then ni segi 4. So ini adalah trapezium kedua. So kalau saya akan buat trapezium je. Siapa yang tak nampak, silalah buat asing-asing, which is segi 4, segi 3. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay. So kat sini saya akan buat dia punya jalan kira, iaitu A tambah B. Untuk cari jarak A tambah B. So untuk A, saya lukis balik sebab saya nak bagi you guys nampak. Ini adalah bentuk dia. Sini, 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 sini. Macam tu. So kita dah boleh nampak, ini adalah yang selari, ini adalah tinggi. Macam tu tau cara nak tengok trapezium. So dekat sini jarak yang selari kita tengok first 0 sampai 10. So for sure lah sini 10 lah.
And then sini sampai sini tinggi dia adalah 20. And then sini sampai sini adalah 5. So kita dah dapat dah maklumat 3 ni. Tambah dengan B. Ini adalah trapezium kedua. So saya lukis lagi sekali trapezium. Sini, 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 sini. Nampak tak? So kat sini dia punya yang selari adalah yang ni dengan yang ni. So ini adalah tinggi dia lah, tinggi. Okay, so kat sini saya tengok dia punya jarak dari sini ke sini adalah 20, tolak dengan 5. So sini dapat 15. And then yang ni adalah dari 10 sampai 5, 5 sampai 10. Betul kan atas ni kan? 5 sampai 10. So 10 tolak 5 akan dapat 5 lah. And then tinggi dia adalah dari sini sampai sini. So kat sini kita akan dapat tinggi dia adalah 20. Then saya boleh guna formula je lah untuk kira, iaitu ni saya garis. So saya akan dapat kat sini luas dia bersamaan 1/2 hasil tambah selari 10 tambah 20 darab dengan 5 tambah dengan, saya tak bawah 1/2 hasil tambah selari 5 tambah 15 darab dengan 20. So saya tekan kalkulator, iaitu saya akan dapat 1/2 darab dengan 10 tambah 20, 30 darab dengan 5. So kat sini dapat 75. Tambah dengan 1/2 darab dengan 20 darab dengan 20. Siapa yang tak faham silalah tanya. Rugi ni, you guys dah join live, tanya je. So kat sini bila dah darab, kita akan dapat jawapan 275. Tapi ingat, 275 ni tak settle lagi. Sebab kat sini dia dalam meter. Ni meter. Soalan nak dalam kilometer. So dalam kilometer, kamu kena ingat 1 kilometer bersamaan 1000 meter. So sekarang kita ada 275 meter. Macam mana nak cari dalam meter? 1 meter. Bawa 1000 ke sana. 1/1000 kilometer. So sekarang kita dah dapat nilai, iaitu 1 meter bersamaan 1/1000 kilometer. Jadi untuk cari 275 meter, kita darab dengan 1/1000 lah. So kita akan dapat kilometer. Ni cara nak tukar. Kita kena cari satu nilai ni bersamaan berapa. So kita ada banyak ni 275 darab dengan macam mana nak tukar. Ni nilai yang macam mana nak tukar. So kat sini 275 darab dengan 1/1000 lah, ataupun you bahagi dengan 1000 lah. 275 bahagi 1000 kan. So kat sini you akan dapat 0.275 km. So settle untuk soalan B. Okay. And then untuk soalan C. Okay, soalan C, kenapa saya tunjuk nilai-nilai ni, benda ni? Sebab benda ni penting tau nanti. So untuk A, B dengan C ni, contoh dia lain-lain. That's why saya kena tunjuk juga. Untuk A dia tunjuk kilometer dengan jam. Untuk B dia tunjuk meter dengan second. Untuk C dia tunjuk lain-lain terus, iaitu kilometer jam. Lepas tu kat sini minit. Jadi kamu kena tukar nanti dalam jam. Sebab tu saya tunjuk tau. Okay, so untuk C, yang ni saya gerakkan ke bawah. Sekejap just handwriting. Okay. So kat sini saya gerakkan ke bawah. Okay. Sebab saya nak buat C ni senang sikit. Okay. So untuk C ni dia bagi iaitu laju, masa, and then masa dia dalam minit. Jadi saya tengok kat sini, first saya nampak kat sini, ini dua-dua adalah bentuk trapezium. Saya harap you guys dah start boleh nampak lah bentuk trapezium. Ni segitiga, ni segi empat. So ni adalah trapezium pertama. And then trapezium kedua, nampak tak ni? Ni segitiga yang atas ni, kalau saya kat setengah. Ni segitiga, ni segi empat. So ini adalah trapezium. Ni cara cepat lah. Okay. So dekat sini saya akan cari untuk jarak dia. Trapezium campur trapezium. So saya lukis ni A, ni B. So A campur B. So untuk luas yang pertama A, saya lukis dulu nak bagi nampak. Okay. And then B pun
Macam tu. So dari sini saya tengok nilai dia, sini 0 sampai 10, iaitu panjang ni. So 0 sampai 10, 10 lah. Tapi masa dia dalam minit, kita hanya ada dua, iaitu kita boleh guna kilometer per jam ataupun meter dengan saat. Jadi dekat sini, bila minit kita tukar ke jam. Macam mana nak tukar ke jam? Macam saya ajar tadi, iaitu kalau kamu tak tahu, 1 jam bersamaan 60 minit. So 1 minit bersamaan, bawa 60 ke sana. So dapat 1/60 jam. That's why untuk cari ni adalah 10 minit. Untuk cari berapa jam, saya bahagi dengan 60 lah nanti. Itu cara dia So kat sini saya akan dapat 10/60 jam. Alright. And then atas ni pula, dari sini sampai sini, 10 tolak 5. So dapat 5 lah. 5 tu ingat tau, 5 minit. So saya akan tukar 5/60. Okay. And then tinggi dia adalah 8. Contoh. That's why saya kunjuk. And then B. B adalah dari sini sampai sini, 10 sampai 18. So jarak dia adalah 18 tolak 10, dapat 8, which is 8 minit. Kena tukar dalam jam, 8/60. And then dia punya tinggi yang ni adalah 8. And then tinggi ni pula 16. Dan dari sini saya boleh nampak ini adalah yang selari. So ini adalah tinggi, ni adalah selari, jadi ini adalah tinggi. Macam tu cara trapezium. So dari sini saya buat pengiraan, iaitu formula dia 1/2, lepas tu hasil tambah selari, iaitu 5/60 tambah 10/60 darab dengan tinggi 8. Tambah dengan, saya tulis ke bawah, 1/2 hasil tambah selari 8 campur 16 darab dengan 8/60. Itu. Dan dari sini saya akan dapat 1/2 darab dengan 5/60 tambah 10/60 darab dengan 8. So kat sini akan dapat 1 tambah dengan 1/2 darab dengan 8 tambah 16 darab dengan 8/60. So sini akan dapat 8/5. So saya tambah dengan 1, jadi akan dapat 13/5 ataupun saya tulis dalam bentuk point, iaitu 2.6 kilometer. Sebab kat sini memang kilometer. Dan settle. Okay. So settle untuk soalan praktis kendiri 7.2b. And then number 3 ni, saya rasa you guys try buat sendirilah. So meter per second kan lama sangat nanti. Okay. So meter per second ni you guys try buat. Kalau tak boleh nanti cakap, nanti saya tunjuk untuk next class. Okay, yang ni dia sama je. So saya bagi clue sikit. Ini adalah bentuk trapezium. And then ini adalah bentuk segitiga. So nanti you guys akan dapat segitiga campur dengan trapezium. Macam tu. So keluarkan maklumat satu-satu. Okay. And cara ni jangan takut. Bila kamu nak tengok jarak ni kita just T tolak dengan T tolak 6. So ni kamu permudahkan, akan dapat T tolak T, tolak-tolak akan dapat tambah. So sini akan dapat 6. Okay. So jangan takut tau. Okay, try buat sendiri. Nanti kalau tak dapat jawapan, baru kita discuss balik. Boleh tanya dekat Telegram group. Okay. And then the last one, iaitu untuk mentafsir graf laju masa. Okay, untuk mentafsir graf laju masa, macam hari tu, iaitu graf laju masa, ini. Mana hari tu? Ni. Dia sama je, positif, kosong, negatif. Cumanya kita kena tahu kecerunan tu apa. Hari tu kita belajar kecerunan dia adalah laju. Kali ni, sama juga, ini adalah kecerunan dia positif, kecerunan dia kosong, kecerunan dia negatif. And hari tu untuk graf laju masa, jarak masa, kita tahu bila negatif ni maksudnya dia patah balik. Iaitu dia patah balik ke tempat asal ataupun dia bergerak bertentang arah. Kali ni, kita kan dah tahu tadi iaitu kadar perubahan laju terhadap masa ataupun nama lain dia untuk kecerunan kali ni adalah percutan. So untuk jarak,
untuk jarak pula. Untuk laju yang hari tu, kita tak ada negatif. Memang laju tak boleh ada negatif. Dia just kita faham dia patah balik. Kali ni pecutan ni ada maksud bila negatif. So dia boleh positif, dia boleh negatif. Okay. So untuk pecutan, bila positif, maksudnya kamu cuba bayangkan kita bawa kereta and then kita pecut, kita tekan lagi laju. So maksudnya time ni dia tengah pecut. Pecutan dia positif, iaitu pecutan dia bertambah. Okay, so positif dia akan bertambah lah pecutan tu. And then bila kita bergerak kosong macam ni, so kamu bayangkan, okay, saya tak tunjuk kosong lagi, saya tunjuk negatif dulu. So bila negatif ni, dia nyah pecutan. So ni berlaku bila, contohlah saya dah gerak laju, saya tekan, lepas tu bila sampai kat tempat, contoh kat kedai saya nak tu, saya makin pelan. Itu adalah nyah pecutan. So maksudnya bila kamu dapat negatif, dia tengah nak stop. Dia nyah pecutan, dia nak stop. Okay. And then kalau M ni kosong, maksudnya pecutan dia kosong. So apa maksud bila pecutan kosong? Maksudnya saya tak pecut time tu. Saya gerak tapi saya tak pecut. So bila saya tak pecut, saya bawa sama je laju dia. Maksudnya dekat sini laju dia seragam. So kalau kamu nak faham konsep graf laju masa ni, kamu bayangkan macam kamu bawa kereta. So bila kamu bawa kereta, kamu tekan bagi laju, maksudnya kamu tengah pecut. Positif. And then kalau kamu nak stop kat kedai dah sampai, masa tu tengah nyah pecut, kita slow, negatif. And then kalau masa sepanjang kamu bawa tu, kamu bawa laju sama je, kamu tak bawa laju pun macam sama je. So masa tu tak ada pecutan, which is kosong pecutan, maksudnya laju dia sama je. Okay. So fahamkan benda ni. Ini adalah 3 benda yang you kena faham untuk mentafsir graf laju masa. Okay. Okay, so now kita tengok dekat sini. Kita buat latihan 1 soalan. Latihan kendiri 3.2C. Saya buat ada 1 dengan 3. So saya tunjuk 2 soalan. Nanti you guys boleh try sendiri yang lain. Jadi kat sini dia cakap graf laju masa. So kali ni laju masa. Di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. So dia bergerak selama 50 saat. Huraikan gerakan motosikal. Okay. So huraikan gerakan motosikal. Untuk motosikal ni, kalau kamu tengok betul-betul, and kamu faham tadi yang kita dah belajar, perasan tak ini adalah dia tengah nyah pecut. Macam mana saya nampak? Sebab negatif dia punya kecurunan. So kamu make sure kamu tahulah macam mana nak tengok positif, negatif, kosong kecurunan. Itu pun banyak kali saya ulang. Iaitu sini positif, sini kosong, sini negatif. Ni memang dalam maths, iaitu persamaan garis lurus, kita belajar pasal kecurunan. Iaitu kamu tengok ni kalau kita bergerak graf, ni saya ulang sikit je. 1, 2, 3 dia bergerak ke sana kan. So ini pun sama, bergerak ke sini, dia makin naik sebab tu dia positif. Ini kalau bergerak ke sini, ini makin menurun sebab tu negatif. Okay. And then ini dia sama sebab tu dia kosong, kecurunan dia. Alright. So dekat sini kalau kita tengok, dia makin menurun. So kat sini kita boleh buat dia punya penerangan untuk 20 saat pertama. Motosikal mengalami nyah pecutan. So nyah pecutan tu kita kena carilah, iaitu kita kena cari dia punya kecurunan. Kecurunan tadi kan kita dah belajar. Kecurunan dia adalah pecutan. So pecutan ni boleh pecutan ataupun nyah pecutan lah. Kalau positif dia pecutan, kalau negatif dia nyah pecutan. Itu je beza dia. Alright. So kat sini kita nampak dah motosikal mengalami nyah pecutan. So berapa banyak untuk 20 yang pertama ni? Kita carilah kecurunan yang pertama ni. So kecurunan yang pertama, kalau kamu tak tahu nak cari, kita tengok je dari sini, iaitu titik dia. Kita tengok titik, iaitu yang pertama ni 0.35 XY. Buat macam cari kecurunan. And then titik yang kedua ni 20. So nak cari kecurunan, Y2 minus Y1, 35 tolak 20 over 0 tolak 20. So 35 tolak 20 akan dapat 15 per 0 tolak negatif 20, negatif 20. So bahagi 15 bahagi negatif 20, you akan dapat negatif 3/4 ataupun negatif 0.75. So negatif ni just nak cakap dia nyah pecutan. And then 0.75 ni adalah nilai dia lah.
Iaitu motosikal mengalami nyah pecutan 0.75. Tengok dia punya berapa dia punya ni, dia punya apa kita panggil kuantiti, meter per second. Kita bahagi dengan ni meter per second, ini meter second. Sebab tu kita akan dapat meter per second square. Kamu tak tulis dia punya unit pun tak apa dalam maths. Kalau fizik ialah kena tunjuk. Okey, 0.75 meter per second dalam tempoh 20 saat. Then settle. Okay. And then yang B, semasa laju seragam. Okay, ini ingat bila laju seragam, maksudnya dia tak pecut, dia tak pelan, dia sama je. Maksudnya time ni adalah M dia kosong. So M dia kosong dekat sini lah 20 sampai 50. So explanation dia, kamu boleh buat macam-macam explanation asalkan dia punya cara tu betul. Maksudnya konsep you betul. So kat sini motosikal bergerak dengan laju seragam. So laju dia berapa? Laju seragam dia ni kat sini kita baca laju dia, iaitu 20 meter per second. So selama berapa lama? Selama 50 tolak 20, 30 saat. Settle. Okay. So senang je. Once you faham yang depan ni, you boleh dah explain. Okay. And then the last one kita nak tengok. So saya saja ambil soalan ni. Ini soalan saya tak ingat yang mana. So rasanya praktis sendiri juga. 7.2C. So kat sini soalan dia nombor 3. Saya buat soalan ni sebab dia ada ketiga-tiga garisan. Positif, kosong, negatif. Saya nak you guys faham konsep. Okay. So dari sini jom jawab. Dia kata Encik Merisat melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik Merisat di rumah kawannya. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. So ni laju terhadap masa, maksudnya dia suruh hitung kecurunan lah. Masa bagi 20 saat yang pertama. 20 saat yang pertama. Okey, ni dia saja nak tricky kamu. So 20 saat pertama kat sini kan, ni 20, sini 40. So tengah-tengah lah 20 kan. Dengan kata lain, sini kan semua sama dia punya kecurunan. So kamu cari je dari 0 sampai 40. Bila kamu dapat kecurunan 0 sampai 40, dia orang satu garisan yang sama. Jadi kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, dia orang punya laju, dia orang punya pecutan adalah sama. So garisan, setiap garisan ni sama, garisan ni sama, garisan ni sama. Okey? Sebab tu garisan ni semua kosong. Sebab dia orang satu line yang sama. Ni pun sama. Kita cari je 0 dengan 40. Jangan takut tau bila sebut 20. Dia sama je. Okey? So kat sini sebab ada yang macam dia tak faham, lepas tu dia macam pening dah. Kenapa tak ada nilai Y? Macam mana nak cari? Memang dia tak akan bagi pun. Dia tricky question. So kat sini kita akan cari macam biasa, iaitu kita ambil titik dia 0, 0. And then lagi satu titik dia adalah X 40, Y 15. So kat sini saya just tolak lah M dia bersamaan 15. Saya ambil yang besar tolak kecil 15 tolak 0 per 40 tolak 0. So kat sini akan dapat 15 bahagi 40. So dapat 0.375. Jadi kat sini dia punya hitung kadar perubahan laju bagi masa. Saya akan dapat dia punya laju adalah, kadar perubahan laju adalah 0.375 meter per second. Macam ni. Okey? Ataupun kalau you nak tulis dalam pecahan boleh je. Cumanya selalunya kita akan tulis dalam perpuluhan lah. Ni jawapan dia. Okey? And then B. B dia kata hitung jarak. Tengok keyword dia, jarak. So bila jarak untuk graf laju masa macam kita buat tadi, iaitu kita kena cari luas. Okey? So kat sini dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. So laju seragam adalah dekat sini lah. Laju seragam. Sebab masa ni kita tak pecut. Pecutan dia kosong. So laju dia seragam lah. Jadi dia nak cari luas kawasan ni lah. Saya tunjuk kat sini tau B. So B ni adalah bentuk segi empat. So saya lukis segi empat.
segi 4 formula dia panjang darab lebar lah, iaitu sini 120 tolak 40. So dapat 80. And then tinggi dia ni adalah 15. So dia punya jarak adalah 80 darab 15. So 80 darab 15 kita akan dapat 1200. So kalau nak letak unit, tengok kat sini ni adalah meter. So meter. Okay. So dapat yang B. And then C, dia kata huraikan perjalanan Encik Marissa untuk tempoh 2.5 minit. So ni dia just nak tengok kamu tahu tukar ke tak ni 2.5 minit ni. So 2.5 minit ni bersamaan dengan berapa? Saat. So 1 minit 60 saat. Bersamaan 60 saat. So 2.5 minit darat 60 je lah. So ni ada 1 minit 60 saat. So 2.5 minit darat 60 lah. So kita akan dapat kat sini 2.5 darat 60. So 150 saat. Dengan kata lain, dia nak suruh kamu cari keseluruhan perjalanan ni lah. So untuk cari perjalanan, huraikan perjalanan Encik Marissa untuk tempoh 2.5 minit, kita tengok dia punya, selalunya kalau keseluruhan kita kena tahu purata laju lah. So untuk purata laju, formula dia hari tu sama je, iaitu purata laju bersamaan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So masa dia kita tengok kat sini, kita dah tahu 150 saat. So saya tulis terus 150 saat. And then atas ni jumlah jarak adalah dalam meter. So kat sini kita dah dapat 1200, iaitu bentuk 4 segi. So tinggal segitiga. Kita kira lah segitiga kedua-dua tu, iaitu untuk atas ni, saya tulis atas ni jarak. So segitiga yang pertama saya buat ni A, B, C, jarak dia. So untuk jarak A tambah B tambah C. So B kita dah ada, iaitu 1200. So A adalah bentuk segitiga. So dia punya tapak ni adalah 40. Tinggi dia adalah 15. So kat sini saya just buat 1/2 darat tapak darat tinggi. Ini adalah formula untuk segitiga punya luas lah. So tekan kalkulator, 1/2 darab dengan 40 darab dengan 15. So kita dapat kat sini 300. So kat sini jarak dia untuk A adalah 300. 300 tambah 1200 tambah dengan C. C adalah sama juga segitiga. So segitiga dia adalah dia punya tapak 150 tolak dengan 20. Tolak dengan 120. 20 pula. So sini 30. And then tinggi dia adalah 15. So kat sini 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. So dapat jawapan kat sini 1/2 darab 30 darab 15. So dapat 225. So kita tambah 225. Jadi jumlah jarak kita tambah ke 33. 225 ni campur dengan 300 campur dengan 1200. So dapat 1725. Barulah saya kira kat sini 1725 bahagi dengan 150. So dapat 11.5 purata laju dia. Okay. So kat sini saya boleh buat kesimpulan, iaitu jarak dia ni dalam meter. Yang ni second. Since dia tanya dalam masa 2.5 minit, saya boleh letak kat sini Encik apa tu nama dia? Saya tak ingat nama dia. Encik Marissa. Okay. Encik Marissa, saya nak padam yang mana nak bagi senang tulis. Sekejap, saya padam yang atas ni Okay. So Encik Marissa bergerak dengan purata laju 11.5 meter per second
Encik Merisat bergerak dengan purata laju 11.5 meter per second square dengan jarak 1725 meter. Ni kalau saya lah, saya akan tengok berdasarkan yang kita dah cari. Okay, so dia banyak jawapan. Maybe jawapan yang belakang akan bagi yang lain, tak kisah, tapi asalkan konsep dia betul and bilangan yang kamu kira tu betul. Okay, so saya rasa sampai situ sahaja. Kalau you guys ada apa-apa soalan, you guys boleh tanya dekat group Telegram. InsyaAllah kalau saya sempat, saya akan bagi clue untuk you jawab, ataupun kawan-kawan yang lain akan tolong. Okay, so ini kita dah settle, iaitu kita dah settle mana. Okay, kita dah settle subtopik yang kedua. Okay, so saya ke depan kan, balik mana ni. Okay guys, so settle, kita dah belajar habis untuk bab ni. Jadi next week kita still akan dalam bab ni. Sama ada saya akan jawab yang you guys tak boleh jawab, ataupun saya akan tapi bukan ataupun lah, memang saya akan buat soalan pasir. So next week saya akan hantar dekat Telegram group soalan pasir. Then you guys boleh try buat. Maybe saya akan hantar hari Sabtu Ahad macam tu. Then you guys boleh try hari Isnin kita buat sama-sama, and hopefully you guys boleh jawab lah. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.